Salam sejahtera, selamat pagi. Yang berusaha pengerusi Majlis Second International Multidisciplinary Academic Conference 2022 yang dihormati para keynote speakers seterusnya, rakan penulis dan pembentang yang dikasihi semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya Kristi Wong, merangkap penulis seterusnya pembentang kajian, dan saya memperkenalkan rakan penulis yang lain iaitu Reni Joseph, Chung Yin Kiong dan Muhammad Irwan bin Rosli. Tajuk kajian yang akan saya bentangkan adalah daripada disiplin sains dan teknologi yang melibatkan inovasi produk bertajuk Smart Bided. Dan isi kandungan termasuklah abstrak, pengenalan, sorotan kajian, metodologi kajian, hasil kajian, kesimpulan dan juga rujukan. Saya mulakan dengan bahagian abstrak. Bided dihasilkan daripada pelbagai bahan seperti besi, tahan karat, tembaga, plastik polipropilin dan plastik acrylonitrile butadiene styrene. Terdapat dua jenis bided yang biasa digunakan, antaranya ialah bided jenis pancuran dan bided jenis mangkuk. Masalah pengguna bided adalah hos ataupun bided diletakkan di atas lantai selepas menggunakannya. Terdapat juga pengguna yang tidak meletakkan semula bided tersebut ke tempat yang disediakan. Objektif kajian ini adalah mereka bentuk, menghasilkan dan membuat perbandingan antara smart bided dan bided pancuran biasa. Bahan-bahan yang digunakan adalah kepala bided, hos spring ketegangan lingkaran, kepingan besi tahan karat dan penyambung pipe. Dengan mereka bentuk dimensi produk adalah 280 mm didarab dengan 149 mm didarab dengan 310 mm dengan berat 3.95 kg. Kriteria dari segi keberkesanan, elemen dan saiz yang melibatkan tinjauan 30 responden terdiri daripada pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam. Hasil ujian menunjukkan bahawa penghasilan produk smart bided ini boleh berfungsi dengan efisien dan ia lebih mudah digunakan berbanding bided konvensional yang sedia ada di pasaran. Data menunjukkan tahap persetujuan responden berdasarkan taburan frekuensi, peratusan dan skor min. Responden sangat setuju dari segi keberkesanan penggunaan, setuju berkaitan dengan elemen keselesaan dan sangat setuju berkaitan dengan saiz produk. Cadangan penambahbaikan adalah menggantikan kegelung pipe bided kepada saiz yang lebih kecil agar lebih kondusif. Di bahagian pengenalan, keadaan tandas merupakan cerminan bagi sikap sesebuah masyarakat. Jika masyarakat kita kurang peka terhadap kebersihan tandas, maka semakin rendahlah tahap kebersihan tandas tersebut. Saya berasa amat malu. Ini mencerminkan sikap kita seolah-olah kita berasa tidak mengapa sekiranya tandas kita kotor, ujar Dr. Mahathir sewaktu beliau ditemu ramah. Ini adalah penulisan artikel daripada Daud tahun 2019. Oleh yang demikian, keselesaan pengguna merupakan aspek yang penting dalam penggunaan sesebuah tandas. Penggunaan bided yang menggantikan baldi dan gayung merupakan inisiatif industri untuk menghasilkan aksesori tandas untuk menjadikan setiap pengguna merasa selesa menggunakannya. Namun begitu, bided yang terdapat di pasaran mempunyai beberapa kekurangan yang membawa sedikit sebanyak masalah kepada pengguna. Salah satunya adalah pengguna tidak tahu menggunakan bided mangkuk, jenis mangkuk. Hal ini dikatakan demikian kerana bided jenis mangkuk adalah alat yang dikendalikan secara automatik apabila pengguna membuka penutup mangkuk tandas. Air akan keluar secara automatik dan akan berhenti apabila penutup mangkuk tandas ditutup semula. Hal ini mengakibatkan individu yang membuat penutup tersebut akan dibasahi oleh pancuran air yang deras. Kebanyakan pengguna di Malaysia tidak tahu cara menggunakan bided jenis mangkuk dan mereka lebih memilih untuk menggunakan jenis pancuran. Berikut adalah raja menunjukkan maklum balas pelajar terhadap soal selidik penghasilan produk. Di antara soalan yang ditanya, yang pertama itu apakah tahap kebersihan tandas yang anda sering gunakan? 60% mengatakan kurang bersih, 23.3% mengatakan bersih dan 16.7% mengatakan
sangat tidak bersih. Soalan kedua, apakah tandas yang Anda sering gunakan punya ruangan yang sempit? 70% mengatakan iya dan 30% mengatakan tidak. Okay, dan soalan yang seterusnya, apakah Anda pernah mengalami situasi seperti di bawah? 23 responden ataupun pelajar yang memberikan maklum balas, iaitu 82.1% mengatakan tandas dalam keadaan kotor dan tidak, dan hos berada di lantai. Okay, dan 18 orang responden atau 18 orang pelajar, iaitu 64.3% mengatakan kepala pipe bidet berada di dalam mangkuk tandas. Dan 16 orang responden, iaitu 16 orang pelajar, 57.1% mengatakan pipe bidet hilang ataupun rosak. Maklumat penting kajian ini adalah mereka bentuk, menghasilkan dan membuat perbandingan antara smart bidet dan bidet pancuran biasa. Terdapat dua jenis bidet yang biasa digunakan, antaranya ialah bidet jenis pancuran dan bidet jenis mangkuk. Masalah pengguna bidet adalah hos atau bidet diletakkan di atas lantai selepas menggunakannya. Terdapat juga pengguna yang tidak meletakkan semula bidet tersebut ke tempat yang disediakan. Okay, bahan-bahan yang digunakan adalah kepala bidet, hos spring ketegangan lingkaran, kepingan besi tahan karat, dan penyambung pipe dengan reka bentuk dimensi. Dari segi metodologi, okay, kita boleh melihat gambar raja di paparan skrin lakaran reka bentuk smart bidet, okay, yang mana pemasangan ataupun installations, bahan-bahan yang digunakan khususnya untuk menghasilkan inovasi smart bidet, dan di sebelah kanan adalah hasil akhir produk smart bidet. Dan berikut adalah dimensi smart bidet, okay, yang mana memiliki kelebaran 149 mm dan panjang 280 mm dan ketinggian 310 mm, ditimbang di makmal dengan berat 3.95 kg. Seterusnya metodologi yang mana pendekatan kuantitatif dan menggunakan soal selidik 4 julat skor adalah untuk mengetahui maklum balas pengguna berkaitan dengan inovasi produk. Responden bagi kajian ini adalah pelajar Politeknik Kota Kinabalu dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Ini melibatkan edaran soal selidik melalui Google Form yang mana 30 orang pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Penentuan tahap akan diukur berdasarkan tahap persetujuan responden berdasarkan taburan frekuensi, peratusan dan interpretasi skor min yang diubah sesuai oleh Muhammad Najib Abdul Ghaffar 1998. Dari segi mekanismenya pula, pengguna harus mengambil dan meletakkan kembali ke tempat penyangkut bidet. Manakala bagi smart bidet pula, pengguna perlu menarik bidet dan kemudian hos bidet bergelung kembali ke bekas asal. Salah satu kelebihan smart bidet ini adalah kebolehan gegelung hos tersebut kembali ke bekas asal. Dan seterusnya, berikut adalah jadual taburan frekuensi, peratusan skor min dan tahap persetujuan, okay, yang hasil daripada dapatan gunakan kaedah kuantitatif untuk mengetahui respon daripada pengguna. Okay. Jadual menunjukkan taburan frekuensi, peratusan skor min dan tahap persetujuan pelajar. Item 1 dan item 2 menjawab objektif yang pertama. Mereka bentuk bidet yang lebih berkesan daripada yang terdapat di pasaran. Berdasarkan jadual, item 1 dinilai oleh 10 orang responden, 33.3% bersetuju, dan 20 orang responden, 66.7% sangat setuju bahawa reka bentuk smart bidet mempunyai nilai estetika dan lebih menarik berbanding bidet biasa. Manakala item 2 dinilai oleh 3 orang responden, 10% dan tidak bersetuju,
5 orang responden 16.7% bersetuju dan 22 orang responden 73.3% sangat bersetuju bahawa reka bentuk smart biodet yang dihasilkan sesuai digunakan oleh semua lapisan umur. Skor min masing-masing menunjukkan 3.67 dan 3.63 menunjukkan tahap persetujuan responden sangat bersetuju bahawa reka bentuk smart biodet lebih berkesan daripada yang terdapat di pasaran. Item 3 dan item 4 pula menjawab objektif 2, menghasilkan biodet yang berfungsi dengan efisien dan lebih selesa digunakan. Berdasarkan jadual di paparan slide ini, item 3 dinilai seorang responden 3.3% tidak bersetuju, 18 orang responden 60% bersetuju dan 11 orang responden 36.7% sangat bersetuju bahawa penghasilan smart biodet dapat berfungsi dengan efisien berbanding biodet yang sedia ada di pasaran. Manakala item 4 sebanyak 17 orang responden 56.7% bersetuju dan 13 orang responden 43.3% sangat bersetuju bahawa penghasilan smart biodet lebih selesa digunakan. Skor min bagi kedua-dua item tersebut menunjukkan nilai 3.3 dan 3.43 masing-masing, iaitu tahap persetujuan responden hanya di tahap bersetuju bahawa smart biodet yang dihasilkan berfungsi dengan efisien dan lebih selesa digunakan. Item 5, item 6, item 7 dan item 8 menjawab objektif 3, membuat perbandingan antara smart biodet dan biodet pancuran biasa dari segi keberkesanan penggunaan, elemen keselesaan dan size produk. Berdasarkan jadual di paparan slide ini, item 5 dinilai oleh 18 orang responden 60% setuju dan 12 orang responden 40% sangat setuju bahawa mekanisme yang digunakan dapat memudahkan pengguna menggunakan berbanding biodet yang sedia ada di pasaran. Item 6 dinilai oleh 15 orang responden 50% setuju dan 15 orang responden 50% sangat setuju bahawa smart biodet dapat menjadikan ruang tandas lebih kemas. Item 7 dinilai oleh 8 orang responden 26.7% setuju, manakala 22 orang responden 73.3% sangat setuju bahawa smart biodet berpotensi untuk dikeluarkan di pasaran. Item 8 dinilai oleh 10 orang responden 33.3% setuju dan 20 orang responden 66.7% sangat setuju bahawa smart biodet merupakan alternatif lain menggantikan biodet yang sedia ada di pasaran. Taburan skor min item objektif 3 menunjukkan tahap persetujuan responden sangat setuju dari segi keberkesanan penggunaan, elemen keselesaan dan saiz smart biodet berbanding biodet yang sedia ada di pasaran. Kesimpulannya, hasil ujian menunjukkan bahawa penghasilan produk smart biodet ini berfungsi dengan lebih efisien dan mudah digunakan berbanding biodet yang sedia ada di pasaran. Data yang diperolehi daripada 30 responden berdasarkan objektif, iaitu mereka bentuk biodet yang lebih berkesan daripada yang ada di pasaran, menghasilkan biodet yang lebih efisien dan selesa digunakan, dan membuat perbandingan antara smart biodet dan biodet pancuran biasa. Penentuan tahap diukur berdasarkan tahap persetujuan responden berdasarkan taburan frekuensi peratusan dan interpretasi skor min. Hasil kajian menunjukkan responden sangat setuju dari segi keberkesanan penggunaan, iaitu purata skor min 3.65 daripada 4, setuju berkaitan dengan elemen keselesaan, iaitu purata skor min 3.38 daripada 4, dan sangat setuju berkaitan dengan size produk dengan purata skor min 3.58 daripada 4. Berikut adalah rujukan bagi kajian ini.